A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harapkan semua dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berjumpa walaupun bukan bersemuka, walaupun ini pembelajaran kendiri, tapi kita dapat bersua muka tapi bukan dalam keadaan yang depan-depan bersama-sama. Okey, insyaAllah rakaman ini, pembelajaran ini dibuat supaya kamu dapat meneruskan pembelajaran walaupun sekarang ni di sekolah telah melanda COVID yang sangat serius lah. Dalam berapa 3 minggu, dekat sebulan kita tak belajar dengan bersemuka. Tapi Alhamdulillah kita masih lagi dapat belajar meneruskan kerana kesusahan dalam mencari ilmu agama itu adalah jalan pintas untuk kita menuju ke syurga. Dengan itu kita bersyukurlah dan kita rasa bangga dengan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu agama. InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan Islam tingkatan 2. Tajuk pembelajaran kita, Mungkar Dicegah Hidup Berkah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada slide yang seterusnya. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulakan dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang supaya mudah untuk ilmu dapat masuk dalam kita punya pemikiran, dalam kita punya hati. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita membaca doa penerang hati. Ustaz akan bacalah. Nanti kamu tengok, kamu lihat, minta untuk tanda tangan dan kita bersungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Kita dah memohon kepada Allah SWT untuk lapangkan dada, bukakan simpulan daripada lidah supaya senang untuk belajar. Seterusnya, memastikan diri dalam keadaan bersedia untuk menuntut ilmu. Dari segi kalau ada peralatan, sediakan peralatan. Kalau ada pen, kertas, boleh sediakan, letakkan atas meja untuk catat, untuk tengok apa yang Ustaz akan ajarkan kepada kamu tajuk pada hari ini. Okey, baik. Alhamdulillah, kita tengok kepada kat sini ada komik, yang mana komik ini adalah set induksi untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustaz akan bacakan dia punya tu. Nanti Ustaz akan terangkan apa kaitannya
dengan tajuk kita hari ni. Komik ni dengan tajuk kita hari ni. Okey, kalau kita tengok yang pertama yang belah kiri ni ada 2 orang pelajar dengan seorang guru ya. Kita tengok. Daniel, cuba lihat unggahan ini. Wah, apa ni? Dia gelak kan. Lepas tu tiba ada ustaz dia datang, guru dia datang. Anak-anak, jangan lupa jangan lupa jaga jarak dan pakai masker yang benar. Nanti kalian bisa jadi sumber penyebab virus corona. Bisa-bisa sekolah kita ditutup lagi loh. Ini dialog ni dia lebih kepada bahasa Indon. Kiranya cikgu ni menasihati anak muridnya supaya jaga jarak dan pakai mask dengan betul. Ustaz tak pakai mask lah sebab sekarang ustaz dah dekat dalam rumah. Suruh pakai mask untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain supaya dapat menjaga kesihatan. Kalau kat sekolah sekarang ni pun macam tu juga berlaku COVID-19 kan. Ada virus ni bahaya. Dekat sini cikgu dia mencegah anak muridnya supaya menjaga jarak. Inilah kena dengan tajuk kita, iaitu mungkar dicegah, hidup berkah. Nanti kita tengok apa dia punya maksud, daripada maksud dari segi istilah, dari segi bahasa. Okey, boleh faham kat situ dengan dialog yang ada ini, dengan komik yang ada ini. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya, iaitu bidang hadis. Okey, hari ni kita akan belajar bidang hadis. Ni kalau ustaz siap letak lagi buku teks muka surat 52 hingga 58, bidang hadis, pelajaran yang ke-9, mungkar dicegah, hidup berkah, tingkatan 2. Ustaz letak buku teks ni bukan apa, supaya manalah tahu kod dah lama sangat kita tak bersemuka dan risau ada yang lupa rupa buku teks pendidikan Islam tu macam mana. Okey, InsyaAllah kita teruskan dengan pembelajaran kita. Mari kita lihat. Okey, yang pertama adalah baca hadis dengan betul. Okey, ustaz akan bacakan hadis, kamu dengar baik-baik. Nanti apabila ustaz dah habis, nanti kamu nak baca, boleh baca. Kamu nak tengok, boleh tengok. Okey. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Okey. Kita tengok kepada maksud daripada setiap potongan hadis ini. Apa maksud dia? Kita tengok maksud dia. Yang pertama adalah man ra'a minkum munkaran. Okey. Maksud dia adalah sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Sesiapa di kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Contoh, kamu nak pergi dewan makan, ternampak kawan kamu ni dibuli oleh senior tahun 3, senior tingkatan 3. Jadinya apa yang kamu kena buat? Tengok seterusnya, fal yughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Okey, maksud di sini hendaklah mengubahnya dengan tangan, bukannya pergi terus tumbuk, bukannya pergi terus sepak dia, bukan. Di sini maksud dia mengubahnya dengan tangan sekiranya kamu adalah ketua asrama, ketua kelas, orang yang berjawatan. Kamu laporkan
Kamu gunakan kuasa. Contoh kamu ketua pelajar. Kamu nampak kawan kamu kena buli. Kamu pergi laporkan kepada pihak pihak mana? Pihak jaga. Bukan kepada jaga. Kepada pihak sekolah lah. Kepada pihak disiplin. Macam tu. Okey, faham ya? Seterusnya kita tengok kepada yang ketiga, fa illam yastati' fa bilisani. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidah. Okey, kalau kamu tak mampu mengubah dengan tangan, kalau kamu tak mampu mengubah dengan kuasa, kamu tak ada kuasa, kamu boleh ubah dengan lisan. Cuma kita memberitahu, pergi kepada kepada pihak disiplin, kita bagi tahu guru-guru kelas ke, kita bagi tahu senior yang ada yang boleh tolong macam tu. Ya. Bukan kita pergi apikan lagi. Kita pergi kita kutuk dia, kita ngata dia. Itu akan menjadikan lagi mencetuskan pergaduhan. Okey, seterusnya kita tengok lagi kepada sambungan potongan hadis, fa illam yastati' fa biqalbi. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hati. Okey, kalau tak mampu ubah dengan tangan, kalau tak mampu ubah dengan lisan, boleh ubah dengan hati. Bagaimana ubah dengan hati? Iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana doa itu adalah senjata orang Islam. Ya, senjata orang Islam. Okey, kita boleh tengok yang terakhir adalah wazalika ad'aful iman. Dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Walaupun dia walaupun selemah-lemah iman, tapi kita ni dah berusaha untuk mengubah orang yang dianiaya, orang yang dalam melakukan kemungkaran. Ya. Jangan kita nampak kita buat tak tahu. Kerana apa? Kerana apabila kita buat tak tahu, ia akan menjadikan satu kita punya komuniti, kita punya bangsa, kita punya masyarakat akan menjadi mundur. Ya, sebab perkara-perkara mungkar ini perlu dicegah. Nanti kita tengok hukum dia apa. Okey, seterusnya kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada kefahaman hadis. Kita boleh lihat kat sini dalam kotak tu ada maksud kemungkaran. Kita tengok daripada segi bahasa dahulu. Apa ada yang tertulis kat situ? Dari segi bahasa, kemungkaran ini bermaksud perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Kita boleh fikir, kita boleh kalau kita fikir benda tu buruk, benda tu tak baik, itulah kemungkaran. Tetapi kalau kita ni yang jenis malas nak solat, jarang baca Quran, tiba kawan kita suruhlah kita solat, suruh kita baca Quran, tapi kita fikir dia ni apalah suruh-suruh macam ni, macam tu. Itu bukan mungkar itu kamu yang mungkar. Kamu yang perlu melatih diri, perlu mengubah diri. Okey, kita lihat pula kepada istilah daripada maksud kemungkaran. Dari segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, kemungkaran ni adalah perkara-perkara yang melanggar syarak dan ditegak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kita ni manusia kena pandai, kena tahu membezakan al-haq wal batil. Sebab itu Al-Quran ada banyak nama. Salah satunya adalah Al-Furqan, iaitu membezakan perkara yang hak dan batil. Okey, kita lihat kepada poin yang ada gambar senyum di bawah tu. Kalau kamu tengok, perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Okey,
bukan senang kita nak lawan sesuatu perkara mungkar ni. Kerana apa? Perkara ini adalah dihasut oleh syaitan. Nafsu kita yang menghasut untuk melakukan perkara mungkar. Untuk melawan dia bukan boleh lawan pakai pedang, bukan boleh lawan pakai pistol, bukan boleh lawan pakai meriam. Kita kena lawan dengan iman. Mentingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara yang hak dan meninggalkan perkara yang batil. Okey, kita tengok kepada poin yang kedua. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadah seperti solat yang khusyuk. Okey. Kalau kita nak tingkatkan iman, kita solat dengan khusyuk. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 29, "Aqimis solah, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu apa? Solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Okey. Dengan solatlah kita dapat mencegah. Tetapi kalau kita solat, kita rasa kita dah solat selalu, tapi kita still lagi, kita masih buat lagi. Itu ada something wrong dekat solat kita. Nanti cek balik solat. Tapi jangan pernah putus asa dengan solat. Faham Jangan, contoh kalau kita solat tapi buat juga. Solat tapi tak ikut juga perintah Allah. Jangan. Kerana solat itu lama-lama kelamaan, kalau ada kesedaran, kita akan boleh menjadikan solat itu sebagai pendinding kita, sebagai kita punya penghalang daripada melakukan kemungkaran. Okey, kita tengok kepada poin senyum yang ketiga. Okey, kita lihat di sini, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunnah serta membersihkan hati dengan berzikir. Okey. Sebab tu kita ni ada solat sunat, puasa sunat kan, solat sunat rawatib, solat sunat hari raya, solat sunat gerhana, banyak solat sunat. Dulu-dulu masa Rasulullah Rasulullah Isra' Mi'raj, Allah bagi yang terakhir sekali adalah 50 jenis solat. Lepas tu Nabi Musa kata kita ni tak mampu. So Rasulullah pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan solat yang ada. Jadinya dah 5, 2, 4, 4, 3, 4. Kalau kita tahu 2, 4, 4, 3, 4 tu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey. Yang lain-lain tu adalah tambahan daripada solat-solat. Itulah solat-solat sunat. Kalau lah dulu disyariatkan untuk menjadi wajib, mampu tak kita nak lakukan? Tanya diri, jawab sendiri. Okey Untuk membersihkan hati dengan berzikir. Banyakkan berzikir. Ala bizikrillah tutmainnul qulub. Dengan berzikir menjadikan hati kita tenang. Okey, banyakkan zikir supaya hati kita menjadi lembut. Kat sini kita lihat ayat Al-Quran surah Al-Syam. Kita tengok daripada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud serta mengilhamkannya untuk mengenal
jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih dengan iman dan amal soleh. Amal soleh dengan amal soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kekotoran maksiat. Okey. Ni kita untuk mengenal sesuatu kejahatan dan yang membawa kepada takwa, yang baik dan buruk lah. Sesungguhnya berjayalah bagi orang yang dirinya bersih dengan iman dan amal soleh. Orang tu berjaya. Sekiranya orang tu dengan kekotoran maksiat dia melakukan kepada dirinya, maka orang tu dalam keadaan yang hampa. Okey. Kita tengok kepada spektrum ilmu, iaitu tipu daya iblis. Okey. Kita tengok kat sini dalam surah As-Sad ayat 82 hingga 83. Kamu tengok kat situ Itulah gambar iblis laknatullah yang selalu menghasut kita. Dulu iblis ini adalah satu makhluk yang sangat taat kepada Allah SWT, tetapi sekarang dia engkar kerana apa? Kerana dia aba wastakbara. Aba wastakbara ni apa? Angkuh dan sombong kerana dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS. Disebabkan apa? Disebabkan dia cakap api lebih mulia daripada tanah. Tengok sebab dengan sombong. Sebab itulah kita jangan ada sifat sombong dalam hati. Ya. Kerana ia akan binasa, akan menjadi seperti iblis. Okey. Kita tengok ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Okey. Ya. Iblis minta kepada Allah SWT untuk nak menyesatkan kita ni. Nak menyesatkan kita. Umat Nabi Adam, manusia yang ada, untuk menjadi pengikutnya. Okey, kecuali hamba yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Okey. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Hukum menangani kemungkaran. Okey, kita tengok hukum dia. Tadi Ustaz ada cakap kan? Kita tengok apa hukum dia. Hukum dia adalah wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Ya, sebab itulah man ra'a minkum munkaran, kan? Kalau kita tak mampu dengan tangan, kita boleh ubah dengan lisan. Kalau kita tak mampu dengan lisan, kita boleh ubah dengan hati. Itulah apa dikatakan sebagai selemah-lemah iman. Kita boleh tengok kat sini, menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Okey. Kita tengok kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang bermaksud kamu wahai umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Kita lah. Kita ni umat Nabi Muhammad.
Tengok ya, Allah SWT kata apa? Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah. Ini bagi manfaat lah. Umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Dalam banyak-banyak umat umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang terbaik. Sebaik-baik umat yang dilahirkan. Kerana apa? Kerana Allah kata, kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Perkara yang salah tu adalah perkara yang buruk dan keji. Perkara yang melanggar perintah Allah SWT. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab ni pada zaman dulu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kalaulah orang Yahudi dan Nasrani ni beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi antara mereka adalah beriman, ada yang juga yang beriman, dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. Kebanyakan dari kalangan mereka adalah orang yang fasik. Okey. Kita lihat Ustaz tak adalah nak buat aktiviti macam kita hari tu dalam kelas, boleh macam bagi-bagi coklat kan. Siapa dapat jawab dapatlah Cadbury kan. Kita boleh buat aktiviti sebab kita ni belajar asynchronous. Bila asynchronous ni banyak perkara yang dia terbatas, tapi untuk menyampaikan ilmu insya-Allah tak ada masalah. Tetapi kita nak buat aktiviti-aktiviti yang seperti dalam kelas tu agak terbatas lah. Okey. Boleh, itu selingan lah. Sebab kita belajar straight, nanti kamu ngantuk. Ustaz kalau dalam kelas tak suka orang ngantuk. Sebab apa? Sebab nanti kamu tak akan dapat ilmu tu. InsyaAllah kita sambung lagi kepada slide yang seterusnya. Okey. Kita lihat kepada cara menangani kemungkaran. Bagaimana menangani kemungkaran? Okey. Kat sini kita tengok kemungkaran perlu ditangani dengan berhikmah. Berhikmah di sini bukanlah bermaksud dengan lemah lembut. Berhikmah ini bukanlah dimaksudkan dengan lemah lembut, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Itu yang dimaksudkan dengan berhikmah. Kita menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan, bukan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut ni boleh, tapi kadang-kadang kalau dengan lemah lembut ni kadang orang boleh dikatakan kalau sekarang ni macam pijak kepala lah. Macam tu. Okey, kita tengok kepada ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat surah An-Nahl 125 minta maaf, yang ni Ustaz salah. Kita tengok kepada ayat Al-Quran ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Okey. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.
Okey, kita ni kalau nak tegur orang, kita kena tegur dengan hikmah. Jangan pergi tegur terus pergi kecam. Kalau sekarang kecam lah. Kalau netizen sekarang memang kecam terus. Macam tu. Memang terus kecam habis-habis. Sepatutnya kita nak tegur dengan hikmah. Seperti mana Rasulullah SAW ketika ada satu orang tu dia datang ke dalam masjid, dia pergi, lepas tu dia terus dia kencing dekat dalam masjid tu. Lepas tu ada sahabat Nabi ni dah marah dah ni, nak pergi pukul lah. Tiba-tiba Rasulullah cakap biarkan dia habiskan hajat dia, biarkan. Lepas tu Rasulullah tak marah pun dekat orang yang kencing dalam masjid tu. Tengok cara Rasulullah dia berdakwah, cara beliau berdakwah dengan hikmah. Tak marah pun. Tak ada pergi terus halau, tak ada. Sedangkan yang lain sahabat-sahabat Rasulullah ni dah marah. Tapi Rasulullah pergi cakap kat sahabat pergi cuci. Sampai macam tu sekali. Itu Rasulullah punya cara Rasulullah menegur dengan hikmah. Kiranya macam tak ada pergi terus marah. Lepas daripada tu baru Rasulullah pergi jumpa. Tak ada marah kepada orang yang kencing kat dalam masjid tu. Okey. Kalau kita lihat dulu, kalau cucu Rasulullah iaitu Sayyidina Hasan dan Husin, dia menegur kan, kita cerita pasal menegur dengan hikmah dia menegur seorang pakcik ni, dia ambil air semayang salah. Lepas tu Sayyidina Hasan dan Husin ni cakap dekat pakcik tu, pakcik boleh tak tengok kami ambil air semayang, tengok siapa yang paling betul. Sampai tahap macam tu. Kita ni kalau nak tegur dengan hikmah. Kita kalau nak tegur perlu dengan hikmah. Ingat Ustaz ulang banyak kali tu. Kalau nak tegur, kalau nak tegur kemungkaran orang tu dengan hikmah. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tegur dengan hikmah, nanti orang tu akan marah. Orang tu akan tak selesa. Orang tu akan marah. Orang tu akan, dia tak boleh nak terima. Sebab itulah kita kena tegur dengan hikmah. Sebab itulah kita ada cara untuk menegur, iaitu dengan, yang pertama adalah dengan apa? Tadi dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan lisan, dengan hati, dengan tangan. Yang pertama tu dengan tangan. Tangan ni adalah dengan kuasa. Okey. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, dah masuk kepada penutup. Kalau kamu tadi Ustaz dah ulang banyak kali daripada awal, apa semua, apa yang kita dapat belajar, kan? Sebagai umat Islam, kita mestilah, yang pertama, daripada hadis tadi yang kita pelajari, yang pertama, ini pengajaran dia. Yang pertama, kita mestilah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Ini dengan tangan tadilah, biar orang yang ada kuasa, orang yang boleh ada undang-undang, macam kalau ketua keluarga, ketua kelas, kalau macam abang, kan, orang yang ada kuasa untuk menegur. Seperti macam kalau kita adik-beradik, kalau ada yang tak solat, abang kena tegur. Sebab abang ada kuasa. Ayah kena tegur sebab ayah ada kuasa. Sebab ayah ni ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, dia ketua kepada perempuan dan ketua kepada anak-anaknya. Okey. Kita tengok kepada yang kedua.
menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Okey, kita ni kalau sebaik-baik teguran tu bukanlah teguran yang menyakitkan hati orang, sebab apabila kita menyakitkan hati orang, lama-lama hati orang tu akan menjadi batu. Kan? Seperti mana ada hadis ni, ala inna fil jasadi mudratan. Iza salahat salat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wahya qalbi. Okey, hati ni adalah raja. Sekiranya ia baik, maka seluruh tubuhnya baik. Sekiranya ia tak baik, maka seluruh tubuhnya tak baik. Itulah peranan hati. Dan hati ni adalah sangat penting. Kita kena jaga. Jangan bagi dia mati, kerana apabila dia mati, dia akan membawa kepada kebinasaan. Untuk melembutkan hati, banyakkan zikir. Untuk lembutkan hati, banyakkan zikir, banyakkan solat, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Sebab apa? Nanti kalau hati dah mati, kita akan susah untuk nak melakukan perkara-perkara yang baik. Okey, yang ketiga kita tengok kepada membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Okey, apabila kita tak mampu nak tegur dengan tangan, kita tak ada kuasa, kita tak mampu nak tegur dengan lisan, kan? Kita takut nak bagi tahu guru, kita takut nak berkata benar dekat orang punya badan, sebab orang tu badan besar ke macam tu, kita takut, kan? Kita berdoalah kepada Allah SWT dan kita berusaha untuk menjauhinya. Kita menjauhi dia punya perkara mungkar, perbuatan yang mungkar. Jangan menjauhi orang itu. Jangan kita tak suka orang tu. Kita tak suka apa yang orang tu buat. Kesalahan yang dia buat. Kita tak suka. Kita jangan tak suka orang tu. Kita tak suka kelakuan yang dia buat. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai manusia, kita tak tahu kita punya ending hidup kita. Kadangnya tak ada lah. Kalau kita baik, kita mati dalam kebaikan. Tak adalah kita buat jahat, kita mati dalam kejahatan. Ada yang pengakhirannya baik, ada pengakhirannya tak baik. Sebab tu kita tak boleh tengok orang dengan sebelah mata. Kita tak boleh tengok orang dengan kita rasa, alah dia ni memang betul lah terus masuk neraka, ahli neraka lah. Tak boleh macam tu. Sedangkan pada zaman dahulu, ada seorang wanita tu, dia, maaf Ustaz cakap, dia adalah seorang pelacur. Tapi satu hari tu, dia bagi minum dekat anjing. Dan dia dapat masuk syurga. Kan? Kita tak tahu kan macam mana. Itulah. Kita kena tegur, kena benci orang yang buat kemungkaran. Orang yang membuat kemungkaran. Kemungkaran tu yang kita kena benci. Kita jangan benci pada orang tu. Tapi kita banyakkan berdoa kepada Allah. Kita macam pesan, kita ingatkan dia supaya ingat kembali kepada Allah SWT, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada nota ringkas. Okey, Ustaz tahu kamu semua bila nak buat nota ni macam, alah Ustaz, dah banyak lah nota, nak buat nota kan. Sekarang ni Ustaz sediakan nota. Ini nota ni Ustaz buat khas untuk kamu supaya kamu senang nak hafal hadis ini. Kalau kamu tengok tadi macam ada ayat hadis aja dengan maksud dia, jadi macam susah. Jadi macam yelah, sukarlah untuk kita hafal kan. Tapi Ustaz buat dalam bentuk ada gambar kan. Kamu boleh tengok. Yang kamu fokuskan adalah isi kandungan 3 tengah daripada hadis tu adalah fal yughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Kamu tengok kat situ ada gambar tangan. Okey, yang bawah tu ada gambar
lidah. Lidah tu fa illam yastati fa bilisani. Kamu ingat ada tangan, lepas tu ada lidah. Fa bilisani dengan lidah. Kalau kamu tengok yang bawah sekali tu ada gambar apa? Gambar love. Bukan love, itu gambar hati. Yalah, kalau hati ni gambar bentuk love lah. Fa illam yastati fa biqalbi. Macam tu je kamu ingat. Ada 3 tu. Kandungan yang penting dalam hadis yang kita belajar hari ni adalah 3 tu. Maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Yang pertama. Yang kedua dengan lidah, dengan lisan. Yang kedua. Lepas tu, yang ketiga adalah dengan hati. Yang bawah tu wazalika ad'aful iman. Nak mengatakan kalau dengan hati adalah selemah-lemah iman. Okey. Dekat sini Ustaz dah rasa apabila kamu lihat je nota ni, insya-Allah kamu boleh ingat apa yang kita belajar untuk hari ini. Ini adalah Ustaz buat supaya kamu mudah, untuk memudahkan. Kita ni dalam hidup memang suka benda yang mudah kan. Kita tak suka benda yang susah-susah. Macam tu. Sebab yalah, manusia kan dia rasa alah benda boleh mudah, buat apa nak susah kan. Macam tu kan. Katanya lah kalau sekarang ni kan. Tapi untuk kita berjaya kena bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. Okey, Ustaz ada sertakan kepada kamu latihan. Nanti latihan ni kamu buatlah. Ada dekat sini. Boleh lihat, tengok dekat tepi sekali tu terdapat adik-beradik yang tidak menunaikan solat di rumah kerana leka menonton televisyen dan bermain game. Okey. Dekat situ kamu tengok sebelah dia ada kotak tu, ada gambar kan, cara menangani. Okey, ada gambar tangan. Okey, tindakan berhikmah dengan tangan. Dengan tangan ni macam kamu ada kuasa. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Bila kamu ada kuasa, bila kamu seorang abang, bila kamu seorang ketua, apa kuasa yang kamu akan cara kamu nak menangani kepada adik-adik yang kamu ni yang selalu leka tengok TV, main game, Lepas tu yang kedua dengan lisan. Fabi lisan ni. Tindakan berhikmah kamu macam mana? Dengan kamu nak nasihat ke, kamu nak bagi tahu mak ayah ke supaya mak ayah menasihat ke, lagi dia adik-adik kamu dengar. Biasanya macam tu lah. Kadang-kadang kalau macam ustaz dulu dekat ada anak sepupu tu, bila abang dia cakap, dia tak boleh dengar. Lagi macam dia jadi rasa nak marah aje sebab anak saya ustaz ni dia main gadget ni, dia sampai dia jadi, orang panggil dia boleh jadi tantrum. Dia jadi macam dia nak sangat. Macam tu. Kalau dia tak dapat, dia menangis. Menangis sampai dia dapat. Adik dia tu baru 2 tahun. Main sampai kadang-kadang tu kerem jari. Ustaz pun macam pelik. Budak berumur 2 tahun dah boleh kerem jari. Sebab terlalu lekanya bermain gadget. Bagaimana cara tindakan berhikmah untuk nak tangani dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Hati ni biasalah kita berdoa kepada Allah SWT supaya lembut hatinya. Sebab doa ni adalah senjata bagi orang Islam. Okey. Kita tengok latihan yang terakhir. Okey. Murid tingkatan 3 membuli murid tingkatan 1. Okey. Cara kamu menangani sama je macam tadi. Tapi daripada segi dia punya ni lah. Struktur ayat dia, struktur dia punya keadaan, situasi dia tu yang berbeza. Tadi pasal dekat rumah, ni pasal dekat sekolah pula. Kan? Cara macam mana kamu nak tangani dengan bila kamu ada kuasa. Kalau kat sekolah biasalah. Dulu ustaz pun biasa juga ada kawan-kawan. Ada kawan ustaz tu dulu dia suka bully kan. Dia orang panggil dulu pau lah, pau. Minta duit kawan dia. Bukan minta duit kawan dia tapi yang
bawah lah, orang kata boleh makan macam tu. Dia minta sampai satu hari tu dia cakap kat ustaz, dia cakap dia menyesal apa yang dia buat. Dia menyesal dengan apa yang dia buat. Sebab apa? Sebab dulu dia buat kat orang. Bila dia dah bekerja sekarang, orang buat kat dia. Gangster buat kat dia. Dia cakap orang tu pinjam banyak. Beratus-ratus ribu. Macam tu lah. Dia cakap. Tapi dia nak minta, dia takut. Macam mana dia buat dulu, dia kena macam tu. Okay. Ingat kan? What you give, you get back. Bahaya tu. Kalau di dunia ini, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dia ibarat roda. Jangan kita sangka bila kita dah rasa kita besar, kita nak bully orang yang bawah. Cuma, bila kita dah di atas, kita nasihat orang yang bawah. Kalau orang yang lebih tua, kita sayang dia. Macam tu. Kalau orang yang lebih bawah, yang tua ni kita hormat. Yang bawah ni kita sayang. Bukan kita bully, kita gaduh. Okay. Tengok. Kalau lisan macam mana, kita minta lah tolong, bagi tahu, laporkan. Sebab ada kes bully ni banyak. Yang macam contoh, yang tentera laut tu meninggal. Kesian kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal sebab apa? Sebab kena bully. Ada yang baru ni, itu yang tumbuk tu. Sama-sama dia, kawan-kawan dia ke, tumbuk sama sendiri. Bully. Yelah, kadang-kadang hati manusia ni kan, dia tak puas hati. Itu semua setan. Semua iblis. Setan ni dia menghasut. Setan ni sebenarnya adalah dia adalah sifat, bukanlah sesuatu makhluk. Dia sifat bagi iblis atau manusia. Manusia yang menjauhkan diri kepada kebaikan. Itu syaitan. Itu setan. Setan ni adalah daripada perkataan syatona. Ramai yang menganggapkan, setan ni berwujudkan makhluk, adalah makhluk. Sebenarnya, setan ni adalah sifat bagi makhluk. Kalau dia, masa tu kita fikir dia adalah sifat kepada iblis, itulah setan. Kalau kepada manusia, itulah setan. Yang manusia ni membawa kepada, memang betul-betul membawa kepada jauh daripada agama Islam. Macam tu. Bukan kalau yang yang sikit-sikit tu, itu dia tak dia tak adalah dikategori dalam setan. Dia setan yang membawa kepada jauh daripada Islam. Okay, faham Sebab ramai yang menganggap setan ni adalah makhluk. Dia makhluk. Dia sifat itu kepada makhluk. Okey. Seterusnya adalah kepada ni yang last, yang terakhir adalah gambar hati. Hati tu ada verbi, qalbi. Samalah. Kita ni Islam ni ada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, pembuka ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allah Subhanahu Taala ni bagaimana? Kita ni kena minta dengan Allah. Allah suka kita minta. Allah ni adalah sangat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman ni seperti mana Ar-Rahmannya Allah Subhanahu Taala? Ar-Rahmannya adalah Allah ni tidak kira orang tu kafir, orang tu munafik, orang tu bukan Islam, orang Islam ke, dia dapat rahmat Allah SWT. Semua dapat. Kalau Ar-Rahim ni adalah kepada orang yang tingkat level dia, iman dia adalah tinggi kepada Allah SWT. Ar-Rahim ni kepada orang-orang yang tertentu. Seperti wali, Nabi, kan, Rasulullah, macam tu. Tapi Allah ni sangat pemurah lagi Maha penyayang. Okey. Ustaz rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Itulah. Ustaz hanya bagi latihan, tak adalah nak buat game apa semua sebab benda ni asynchronous kan. Kalau macam contoh PDPR ke, masih ada lagi boleh kita buat game game macam Kahoot ke apa ke kan. Boleh nak buat tapi cuma nanti
Ustaz fikir, yelah kamu ada yang masih ada di asrama, ada yang masih belum balik lagi. So, Ustaz buat asynchronous, nanti kamu boleh tengok dan latihan ni kamu boleh buat. Okay. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan hadis, iaitu mungkar dicegah hidup berkah. Okay. Sebelum tu, Ustaz harapkan Ustaz menyerulah, meminta kepada kamu semua untuk menjaga SOP, menjaga diri kerana yelah sekarang ni banyak dengan penyakit-penyakit, virus apa semua kan. Banyakkan duduk rumah, lepas balik daripada keluar, cuci tangan kan, mandi terus. Jangan tu. Sebab ustaz masa tugas dekat sekolah pun bila pakai PPE tu, bila selama ni kita tengok frontliner je pakai PPE, bila ustaz pakai PPE tu, ya Allah, panas dia, peluh dia lejut rasa. Rasa macam baru pakai satu lapis, bila dah pakai banyak lapis, macam mana kan. Itulah. Tapi di sinilah Allah bagi kita ujian dan kita kena sabar kan. Kita kena sabar sebab setiap apa yang berlaku ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Taala supaya kita sabar dan kita dapat tingkatkan iman kita dengan ujian-ujian yang Allah bagi. Allah tak akan uji manusia, seseorang itu sekiranya dia tak mampu. Kalau kita rasa kita diuji, kita rasa kita down sangat, kita rasa kita banyak sangat masalah, tapi kita ingat Allah tak akan uji bukan dalam kemampuan kita. Kadang Allah nak uji tu sebab Allah nak angkat darjat kita. Macam tu. Jangan kita bila Allah uji kita terus putus asa. Jangan putus asa tu bukan sifat bagi orang mukmin. Okey. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Jazakallahu khairan li husni istimaikum. Terima kasih kerana memberi perhatian, pendengaran dan sedikit nasihat ustaz lah kepada kamu supaya kamu dapat menjaga diri dengan baik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi insya-Allah lain masa, lain hari, ada masa kita bertemu lagi. Assalamualaikum.